Boleh dengar? Boleh. Sebentar, saya ada beberapa perkara. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulasan pada hari ini saya terpaksa anjak ke petang sebab malam nanti PPFPM akan mula mengadakan kuliah falsafah untuk Malaysian Philosophy Olympiad dan pertandingan menulis esei falsafah peringkat universiti. Jadi banyak daripada jawatan kuasa dan ahli PPFPM terlibat langsung dalam kuliah tersebut. Jadi itu sebab saya kena anjak dan berkemungkinan juga tapi nampaknya taklah dia tak akan pakai program itu tidak akan pakai Zoom yang inilah. Jadi pakai Zoom yang lain, jadi tak ada clash. Cuma telaah buku yang kemudian memang akan clash di mana-mana, mungkin clash waktulah. Jadi banyaknya nanti akan dianjak ke petang untuk lebih kurang 3 minggu ni. Okey. Jadi itu lebih kurang pengenalan perkara umum. Jadi pada minggu ini saya akan mengulas buku 2 bahagian 3 The Will to Power, dan tajuk daripada buku 2 bahagian 3 ini adalah Critique of Philosophy. Okey. Dan saya ada hantar nota, tapi nota yang saya hantar itu bukan nota detail. Itu adalah nota bahan-bahan yang saya rujuk. Saya baca beberapa bahagian tertentu yang boleh digunakan untuk melihat bagaimana buku 2 bahagian 3 ini boleh dibahaskan. Okey. Saya sudah baca buku 2 bahagian 3 ini dan memang kita menjadi masalah lah untuk memahaminya. Itu sebab membaca seorang ahli falsafah yang seperti Nietzsche ni, dia ahli falsafah, saya mau panggil dia poet philosopher lah, ahli falsafah yang datang dari aliran pemuisi, macam Omar Khayyam, Hölderlin di Jerman yang disanjung oleh Heidegger itu. Kalau di Inggris saya lupa. Di Inggris juga ada 2-3 orang yang demikian. Jadi satu daripada masalah yang paling besar dalam penulisan white philosopher ini atau ahli falsafah pemuisi ini adalah tentang bagaimana untuk memahami apa yang mereka tulis atau mereka sampaikan. Ini masalah yang paling besar sekali. Okey, sebab seorang pemuisi dia melihat atau menyampaikan kefahamannya tentang alam ini berlainan daripada seorang ahli falsafah, berlainan daripada seorang ahli mantik katakan, atau ahli matematik, ahli fizik, ahli bahasa dan lain-lain. Dia berlainan dan unik. Dia jauh lebih sukar daripada memahami seorang ahli falsafah yang berlatar belakangkan novelis seperti Sartre. Seperti Sartre. Itu sukar juga, tetapi banyak
yang dicurahkan dalam bentuk penulisan. Jadi akan banyak yang boleh dibaca. Tetapi poet ini dia tidak banyak meletakkan pada penulisan. Sebab poet atau pemuisi selalunya cara mereka berfikir lain daripada pemikir yang lain. Mereka selalunya berfikir untuk menggambarkan satu perkara yang sangat besar dalam perkataan yang paling singkat. Itulah dia kerja apa yang mereka lakukan. Jadi kalau pernah membaca buku ini adalah buku Heidegger. Okay. Dalamnya ada artikel The Thinkers as Poet. Okay. Di sini pertama kali kita akan melihat bagaimana Heidegger menulis puisi untuk menggambarkan kefahaman dia tentang falsafah, dan kita akan dapati mungkin dalam 3-4 rangkap dia mahu menggambarkan suatu falsafah yang sangat susah. Jadi ini yang jadi masalah. Okay? Jadi kalau seorang poet, filosofer itu tidak menulis banyak, jadi perlu banyak tafsiran kepada apa yang dia tulis. Inilah yang berlaku dalam konteks inilah. Okay? So The Will to Power ini sebenarnya adalah nota-nota yang dihimpun oleh Nietzsche daripada tahun 1883 hingga 1888 sebelum dia collapse pada tahun 1889 itu. Okay? Jadi nota-nota ini dia simpan, dia susun malah, dan kakak dia kata dia susun bertujuan untuk menulis sebuah buku yang boleh merangkumkan semua fahaman dia lah. Okay, itu tujuan dia. Tapi perkara itu tak jadi sebab dia koma pada tahun 1889 kan, dan buku yang terakhir 3 minggu sebelum dia koma itu adalah buku yang terakhir siap dia tulis, itu adalah autobiografi dia yang bertajuk Ecce Homo. Dan dalam tu nanti saya bicarakanlah. Jadi ini adalah karya dia yang terakhir dia tulis. Yang lain semua berbentuk, selepas itu semuanya berbentuk penerbitan oleh orang lain, ulangan penerbitan atau himpunan-himpunan sahaja, bukan berbentuk sebuah buku. Okey. Jadi ini masalah kepada bagaimana kita memahami poet filosofer. Jadi itu sebab kalau kita tengok dalam karya-karya atau orang-orang yang mengkaji Nietzsche ini, kebanyakannya akan melakukan tafsiran. Mereka tidak akan membahas satu buku itu dibahas demikian, bukan. Mereka akan melakukan tafsiran untuk melihat satu-satu perkara itu dibahas juga pada tempat lain, implikasinya atau kesan atau origin, asal usul sesuatu itu, sehinggakan perkara itu dibahas. Okey. Itu yang menjadi apabila Heidegger menulis 4 buah buku. Okey, 4 buah buku. 4 jilid buku untuk mentafsir bab buku ini, The Will to Power. Okay. Heidegger menulis 4 jilid buku untuk mentafsir satu buku The Will to Power. Okay. Ini jilid 1 dan jilid 2 yang sangat tebal. Jilid 1 dan jilid 2 ini sahaja sudah lebih muka surat. 600, hampir 600. 260 tambah dengan 270. Hampir 600 muka surat. Itu baru 2 jilid. Ada lagi 2 jilid. Dan tajuk jilid pertama ini adalah dia mentafsir, membaca The Will to Power, dan dia mentafsirkan
Jilid yang pertama, The Will to Power as Art. Dia menghimpunkan satu tema yang dipanggil art. Okay. Yang kedua, The Eternal Recurrence of the Same. Ini adalah doktrin metafizik Nietzsche yang saya rasa beliau ambil dari agama Kristian dan agama Yahudi lah. Kepercayaan kepada kelahiran semula selepas mati dalam bentuk rupa yang sama seperti kita hidup. Ini sangat metafizik lah. Okay. Dan kalau kita tengok apa yang dibahas kita akan tahu bahawa rujukan yang paling utama dilakukan oleh Nietzsche adalah kepada metafizik Kristian. Okay. Dan yang ketiga, The Will to Power as Knowledge and Metaphysics. Jadi bab jilid yang ketiga oleh Heidegger ini yang sangat penting untuk dibaca lah. Tapi saya tak ada jilid 3 ini. Saya cuma ada jilid 1 dan jilid 2. Dan yang keempat adalah nihilism. Okay, nihilism. Jadi kalau sesiapa yang serius untuk membaca The Will to Power, saya rasa yang paling sesuai untuk dibaca dahulu adalah jilid 1 dan jilid 4. Sehingga jilid 4 oleh Heidegger yang ditulis sekitar tahun 1947, 45, 46, 47, 48, 950. 4 bab itu. 4 buku itu. Lebih kurang 1000 muka surat lah. Di situ kita akan nampak sebenarnya perbahasan yang disampaikan oleh Nietzsche. Tapi mengikut tafsiran Heidegger lah. Okay? Kita mungkin dapat perkara-perkara yang kontradik itu. Contohnya Heidegger kata Nietzsche ini walaupun dia memegang merasakan bahawa metafizik adalah paling penting, tetapi beliau tidak membahas ontologi pun. Beliau cuma mengatakan bahawa subjek itu adalah penting, perlu dipelajari dan lain-lain. Tetapi bila tidak ada dalam tulisan beliau apakah sebenarnya kewujudan, katakan. Apa pentingnya kewujudan dan adakah kewujudan ni lebih prima daripada berfikir atau berfikir lebih prima daripada kewujudan. Itu tidak ada dalam perbincangan Nietzsche secara terangkum lah, secara sedikit-sedikit sudah pasti ada lah. Okey. Jadi saya merujuk bab 1 dan bab 2 daripada Heidegger ini dan mendapat 3 artikel yang ada dalam falsafah lah. Okay, dalam jilid 1, artikel 2, The Grounding Question of the Guiding Question of Metaphysics. Di sinilah Heidegger mengatakan bahawa Nietzsche tidak pernah membahas mana-mana persoalan metafizik dengan mendalam lah. Beliau cuma menyam-nyam. Itulah menjadi masalah. Okay, sebab saya beritahu daripada awal, seorang pemuisi ni dia tidak dia tidak melihat benda secara bersistem. Ini mungkin perkataan yang sesuai lah. Bersistem maksudnya apa? Dia membahas pada setiap inci sesuatu sistem itu. Okay, katakan sistem ada 4 perkara, dia bahas keempat-empatnya. Tapi seorang pemuisi tidak demikian. Dia hanya mungkin melontarkan 2 patah perkataan untuk menggambarkan sistem yang ada 4 perkara tadi. Jadi ini yang menjadi komen besar Heidegger adalah Nietzsche tidak membahas metafizik pun. Dia cuma memberitahu bahawa metafizik barat ini sudah bermula di zaman Greek pun. Okey. Oleh Pythagoras, katakan oleh Plato atau Parmenides, oleh Democritus dan lain-lain. Tapi apa yang dibahas oleh Parmenides, Democritus, Socrates, Plato, Pythagoras dan lain-lain itu, Heraclitus, itu tidak dibahas oleh Nietzsche. Okey, berlainan dengan Heidegger. Heidegger membahasnya dengan detail. Malah tulisan-tulisan Heidegger yang akhir adalah berkenaan metafizik Greek ini, terutamanya Heraclitus dengan Parmenides. Dan beliau memberitahu bahawa
metafizik di barat ini sebenarnya bukan semakin menaik tetapi semakin memusnah. Maksudnya keagungan ni adalah di zaman Parmenides, dan Aristotle memusnahkan metafizik ini, bukan mengangkat dengan lebih tinggi, bukan, sebab Aristotle meletakkan tafsiran empirikal kepada metafizik ini. Ini kepada Heidegger adalah memusnahkan kualiti ilmu metafizik yang dikembangkan atau dibawa oleh Parmenides sebenarnya daripada timur, daripada Mesir atau daripada Syria, daripada aliran-aliran agama Semitik lah. Okay, kalau kita mengkaji dengan lebih teliti, kita tahu bahawa di awal-awal pembentukan kerajaan Greek itu, kebanyakan sarjananya belajar dari timur. Okay. Cuma sarjana barat tidak mengembangkan sejarah itu lebih awal. Mereka berhenti dan tidak nak bangunkan. Yang sepatutnya dikaji adalah dari siapa contohnya Plato belajar. Kita nak tahu. Dan teks apa yang dia belajar, dalam bahasa apa. Itu kalau tahu kita akan membongkar sejarah yang lebih inilah. Okey. Jadi dan dalam jilid 2:15 juga Heidegger tidak mengatakan bahawa Heidegger mengatakan bahawa Nietzsche tidak membahas falsafah dengan begitu baiklah. Dan yang ketiga juga jilid 2 artikel 25 sama jugalah. Dan kalau kita semak, sebenarnya saya semak sebab di dalam saya ada beberapa buku Nietzsche ni, dan saya juga berpandukan kepada autobiografi Nietzsche yang bertajuk Ecce Homo, yang beliau tulis 3 minggu, beliau tamat menulis 3 minggu sebelum beliau koma. Dan penerbitan buku ini dipersetujui ketika beliau sedar-sedar macam tu saja. Okey, dia tanda tangan persetujuan itu dengan bantuan kakak dia, mengatakan ini tentang ini, dia tanda tangan saja. Maksudnya ketika beliau koma itu pada awal tahun 1889 itu, penerbitan buku itu berlangsung dan beliau memproses melakukannya dalam bentuk separa sedar lah. Okey. Di dalam buku ini diberitahu, di dalam buku Ecce Homo ni, autobiografi ni, Nietzsche memberitahu, mengulas semula semua buku penting dia. Okay? The Birth of Tragedy, Untimely Essay, Human All to Human, Daybreak, The Gay Signs, The Speak, Zarathustra, Beyond Good and Evil, Genealogy of Moral, Twilight of the Idol, The Wagner Case, Why I Am, dan ada satu artikel, ada satu tajuk yang di hujung sekali, Why I Am Destiny. Tapi tajuk ini bukan sebuah buku, ini satu artikel saja. Okay? Dan kalau kita membaca autobiografi Nietzsche ini, kita akan membaca ringkasan dia tentang buku-buku yang dia tulis. Okay? Dan kalau kita masuk kepada membaca ringkasan ini, kita akan tahu bahawa amat sedikit sebenarnya perbincangan tentang falsafah yang dibawa oleh Nietzsche. Okay? Saya melihatlah, contohnya dalam buku Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil ini Nietzsche memberitahu bahawa tujuan dia adalah untuk mengkritik modern science, modern art, modern teologi, dan bermacam-macam modern lah. Dia nak kritik itu, modern industry dan lain-lain. Okay? Tapi bila kita baca buku itu, Beyond Good and Evil, kita akan dapati kritikan itu sangat bersahaja. Dia tidak orang kata memusnahkan satu-satu landasan modernisme. Katakan dikala modernisme
meningkat, katakan kita tahu bahawa satu daripada ilmu yang besar dikembangkan adalah logik. Okay? Kita tahu Francis Bacon mengkritik Aristotle dengan mengatakan Aristotle salah sebab tidak membawa logik ke dalam bidang sains. Logik masih pada peringkat Aristotle, dan sebelum Francis Bacon, logik masihlah dalam bidang undang-undang katakan, atau dalam bidang bahasa, atau dalam bidang literature, atau dalam bidang sains biasa. Tetapi tidak ditumpukan untuk meneliti objek-objek sains dan hujah-hujah sains. Okay? Jadi ini yang dibawa oleh Descartes lah. Nah, tapi kalau kita baca Francis Bacon dan juga Descartes. Tapi Francis Bacon kalau kita baca apa yang dia kembangkan ini sebenarnya adalah hasil telaah dia daripada perkembangan experimentalism. Tak boleh kata lism lah, experimental atau uji kaji, kaedah uji kaji yang dikembangkan oleh Al-Haytham dan Al-Biruni dan Al-Khwarizmi. Okay, tetapi pada zaman tamadun Islam dia tidak dikembangkan ke tahap satu doktrin. Tapi Francis Bacon mahu mengembangkan itu sebagai satu doktrin, right? Yang dikembangkan dan kemudian mahu mengalih falsafah dan metafizik kepada sains yang dipanggil scientism dalam 300-400 tahun kemudian. Jadi bila kita baca Nietzsche, dia hanya bercakap katakan orang berfikir sekarang ahli-ahli ilmuwan berfikir dengan lebih mendalam tentang logik. Macam tu saja dia kata. Dia tidak mengatakan logik ini sebenarnya ada batas dia dan atas daripada itu tidak boleh difahami oleh logik. Dia tidak bincang itu. Okey. Atau dia juga tidak membincang apa hubungan logik dan kewujudan seperti yang dibahas oleh Descartes. Cogito ergo sum. Dia tidak membincang itu. Dia cuma melihat keadaan di sekeliling. Contohnya di zaman dia universiti mula dibangun. Jadi dia mungkin akan mencelah mengatakan bahawa bagusnya pendidikan yang begini. Tapi kemudian akan mencemuh pada aspek-aspek yang lain bahawa berkemungkinan katakan ini tidak menjamin masyarakat lebih pandai sebab yang nak masuk universiti ni hanya golongan bangsawan. Jadi inilah dia masalah-masalah yang ada pada Nietzsche, dan itu memerlukan kita mentafsir, membaca lebih banyak dan mentafsir. Tak boleh hanya berdasarkan kepada teks dia. Okey. Jadi di dalam Ecce Homo ini dia menjelaskan atau memberitahu secara ringkas, okey, tentang segala perkara yang dia dah tulis dan matlamat tulisan tersebut. Okay, dan bila kita baca satu persatu ringkasan ini, amat sedikit kita temui tentang kritik kepada falsafah. Amat sedikit kita temui. Dan saya rasa maksud falsafah pun berlainan kepada dia ini. Okay, maksud falsafah mungkin beliau menganggap falsafah ini adalah intellectualism. Okay? Bukan doktrin ilmu. Ini dua perkara yang berbeza. Okay? Jadi ialah masing-masing bolehlah nak mentafsir falsafah apa, tapi kalau kita lihat beberapa tafsiran falsafah, kita akan tengok bahawa tafsiran mana yang lebih merangkumi perbincangan. Kalau hanya berbincang secara biasa saja, kita tidak anggap itu sebagai falsafah yang sistematik lah. Bergantunglah, tak ada masalah sebenarnya, tapi bergantunglah. Dia bergantung kepada hujah siapa yang lebih kuat. Jadi kita akan dapati bahawa tidak ada banyak kritik kepada falsafah. Okay. Yang ada cumalah perkara-perkara yang disebut dia suka tak suka, kesan kepada masyarakat dan lain-lain. Okay. Saya cuba juga mencari satu, sebab di zaman ini, dia di zaman 1870-an, 1860-an ini adalah intensif revolusi industri di Eropah. Intensif. Ini adalah fasa kedua. Kalau kita baca
dari perspektif revolusi keempat. Revolusi keempat ini, 1850 adalah revolusi kedua. Okay, selepas revolusi yang pertama, kedua, dan kemudian revolusi yang ketiga dalam sekitar 1910 macam tu. Dan revolusi yang keempat adalah 1990-an, internet ini. Tapi kita akan dapati bahawa dalam banyak tulisan dia juga sekali lagi tidak sangat reflect kepada perindustrian. Okey. Tetapi maksud saya adalah perindustrian secara teknikal. Saya rasakan sebab bidangnya tidak memungkinkan dia melihat itu. Okey. Sebab dia bidang dia puisi, dia tidak akan melihat teknik atau industri ini sebagai sesuatu yang beliau boleh fahami. Kesan dia atau kewujudan dia mungkin dia mahu tahu, tetapi bidang itu, contohnya ada banyak kilang ditubuhkan, dibina, ada banyak komoditi dieksport dan diimport, ada banyak bahan-bahan mentah dieksploitasi. Ini tidak nampak dalam tulisan Nietzsche ini. Okey. Saya cubalah nanti nak gunakan beberapa tulisan yang ada, yang sebab saya akan bagi kuliah dalam 24 hari bulan 11 untuk Maipo ni. Tajuk saya adalah falsafah teknologi. Saya nak cuba gali daripada Nietzsche ni, kalau beliau memberi suatu pandangan tentang teknologi. Sebab di zaman itu revolusi industri sedang naik dengan begitu pesat. Okey. Dan bila kita masuk kepada buku-buku yang beliau kata beliau tulis dengan baik ini, memang saya tidak nampaklah. Bila saya baca beberapa bahagian, tengok kecuali yang telah kita bincang dalam kumpulan itu, tentang kritik kepada etika. Ini saya tak nak ulang lah. Kalau ulang pun sama saja, bahawa Nietzsche merasakan bahawa etika Kristian dan Yahudi, dan di belakang Kristian itu adalah etika Yahudi, sebab kitab perjanjian baru ini termasuk dalam dia adalah kitab perjanjian lama, iaitu Taurat itu. Jadi sepatutnya disebut etika Yahudi Kristian lah. Jadi dia merasakan bahawa etika Yahudi Kristian ini tidak sesuai pada zaman dia, tidak sesuai. Kenapa? Adakah bersebabkan golongan gereja di masa ini atau semenjak 300 tahun sebelum itu berperang dengan ilmuwan saintis dan ahli falsafah dalam bidang pentafsiran Injil. Ini cerita semenjak daripada Copernicus lah, 1530 itu, yang gereja kata bumi adalah pusat alam, sedangkan Copernicus kata matahari adalah pusat alam. Tapi Copernicus sebenarnya menyalin 100% kitab Al-Tusi. Kitab Al-Tusi ini tahun 1300 atau 1400. Okey. Malah rumus-rumus matematik dalam itu pun adalah rumus-rumus matematik Al-Tusi sebenarnya. Okey. Jadi di Eropah bergaduh daripada kurun yang ke-14, 15 sehingga Darwin, sehingga zaman Darwin 1860. Mereka berperang, berbunuh, dan banyak saintis yang dibunuhlah. Kabarnya ada ilmuwan keseluruhannya dibunuh dalam 500,000 orang, semua di Eropah. Okay, ini ada satu titik hitam dalam bidang keilmuan. Okey. Jadi adakah bersebabkan ini sebenarnya Nietzsche menolak etika Kristian dengan Yahudi itu bersebabkan titik hitam ini, kebencian ahli falsafah dan saintis kepada gereja? Atau Nietzsche nampak bahawa etika atau moral ini
kalau kita baca daripada Greek pun, etika dan moral ini tidak dikembangkan daripada agama. Mereka dikembangkan daripada kebudayaan Greek itu. Okay, kalau di Rom, kebudayaan Rom, tetapi ada agama Kristian di Rom. Tapi masa Greek tidak ada agama Yahudi dan Kristian yang banyak, yang kuat di situ. Jadi Greek boleh mengembangkan kebudayaannya. Dan kita tahu Nietzsche adalah orang yang mengkaji Greek dengan sebegitu detail. Malah professorship dia pun ketika berumur 21 tahun itu pun atas Greek literature. Dan kita tahu itu. Jadi adakah dia merasakan bahawa kebudayaan Jerman ini atau umum kebudayaan Eropah boleh menghasilkan teori etika dan teori moral, atau dalam bahasa Jerman apa dia pun saya tak tahu. Okey, atau dalam tamadun, ada dalam bahasa Arab akhlak, atau bahasa Melayu Sanskrit tata susila. Adakah kebudayaan ini boleh menghasilkan suatu bentuk etika yang lebih baik daripada Kristian dengan Yahudi, atau yang sama baik, atau sebenarnya etika Kristian dengan Yahudi itu datang daripada kebudayaan Semitik, dan ini tidak sesuai dengan Eropah. Nah, ini persoalan-persoalan yang fundamental lah, yang sangat fundamental. Macam kita di alam Melayu ni kan, kalau kita mengkaji puisi, pantun-pantun, peribahasa, bidalan-bidalan, kita sebenarnya boleh membina satu sistem pemikiran etika yang tertentu. Tapi masalahnya adalah adakah agama akhlak atau kod akhlak dalam agama Islam itu sesuai dengan yang dikembangkan di rumpun Melayu ini. Nah, itu persoalan yang sama. Nah, adakah ini sebenarnya persoalan yang dipikirkan oleh Nietzsche? Okey, dan beliau mengkritik falsafah etika itu. Okey. Nah, jadi adakah kritik terhadap kebencian dia kepada gereja atau kritik terhadap epistemologi kepada ilmu etika dan moral ini di Eropah yang berlainan daripada yang dikembangkan dalam Injil dan Taurat yang berasal dari Semitik. Nah, jadi atau satu dua teori yang lain. Saya terfikirkan dua teori ini saja. Okay, jadi adakah ini sebenarnya yang merupakan kritik beliau kepada falsafah etika Kristian dengan Yahudi? Okey. Jadi saya rasa saya tidak mahu sambung tambah lagi. Sekian saja, terima kasih. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, saya nak tambah. Telaah buku ni ada satu kumpulan yang baru, iaitu Asia Tengah. Dan kemudian telaah buku falsafah matematik akan bermula pada minggu hadapan, hari Khamis. Dan saya letakkan telaah buku Asia Tengah pada hari Jumaat. Okey. Dan yang lain kekal sehingga ada pemberitahuan lah. Terima kasih. Ada pertanyaan kepada perbincangan tadi? Jadi saya tidak menumpukan perhatian kepada teks itu saja, sebab saya tahu daripada awal. Saya membaca Nietzsche ini daripada mungkin daripada 15 tahun yang lepas, bahawa kalau kita mentelaah Nietzsche, perkara yang paling sesuai dilakukan adalah
membongkar lebih banyak bahan yang beliau tulis dan menyampaikan tafsiran kepada bahan-bahan tersebut berbanding dengan mengambil satu teks dan kemudian mentelaahnya dan menjelaskannya. Kita tidak akan mendapat suatu penjelasan yang seragam atau bersambungan. Nah, itulah yang berlaku. Nota-nota itu sebenarnya dia seperti nota yang kita catat dalam diary kita lah. Kita akan catat contohnya hari Jumaat kita lakukan apa, lepas tu hari Sabtu lakukan apa, hari Khamis, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tapi kalau ada orang menjumpai nota kita dan kemudian dia cuba memikirkan bahawa kita sedang melakukan suatu bentuk pemikiran yang seragam daripada nota-nota itu satu kesalahan. Sebab kita melakukan perkara yang berlainan pada setiap hari. Mungkinlah ada sekelumit yang seragam, tetapi normally dia tidak demikian. Ini yang berlaku kepada Nietzsche lah. Terima kasih. Intan ada. Assalamualaikum. Selamat petang. Ya, Intan. Yang tu saya jawab kemudian. Ya. Terima kasih Dr. Alino. Tak dengar. Tak dengar? Boleh dengar? Halus lah. Okey. Boleh dengar? Okey, boleh dengar? Boleh. Okay, terima kasih Dr. Alino for your presentation. I really found it very helpful for me because it gives me directions for further reading, which I think is relevant to understand Nietzsche from my area of interest. So thank you very much. Yes, I would like to read the 4 volumes by Heidegger on Nietzsche. Ya, beli tak mahal, RM60 satu tu je. Oh, RM60 je. Okey, kat RM100 lebih. RM60 boleh consider. But I have to consider first. And then secondly, thank you. I understand that everybody has a different approach in giving a book review. And I see that Dr. Alino, you have given a very a more comprehensive review of how to interpret Nietzsche's work in general, and how to connect it with the history of Western philosophy from other thinkers. I appreciate all that. I understand all that. But there are some things that I disagree with. There are several things that I have to disagree with. Okay, number one, I don't agree with Heidegger's view of Nietzsche. I think it's quite audacious of him to dismiss that Nietzsche has a systematic philosophy. I understand that you say that these are just notes jumbled up, and you are saying that it's like a journal, it doesn't really have much value. I beg to differ. I do not think so. I think these notes are very important. That's why it was collected together. He could not finish a book, a complete volume on a system of epistemology or a system of metaphysics, but the important elements and substance are in the notes. And if you ask me, I think there are valuable aphorism in there which points to a systematic theory of philosophy. That's number one. Number two, okay, this is a matter of interpretation. Okay, some people, scholars, like to look at other scholars and other analysis in order to form their analysis without reading the text. I think it's very important to read the text. Even if you have limited knowledge of the overall picture, you need to read the text as it is, and then maybe balance it with other commentators' analysis. The other thing. Now, I also disagree with you, Dr. Alino, that there is no systematic critique on philosophy in the chapter that we are discussing. The whole chapter is a critique of philosophy. He is providing some very blunt and sharp criticism against philosophers.
And he is also he provides discourse about ancient philosophers. He provides a whole critique of philosophy, beginning from Plato all the way right up to Kant. He dismisses the whole thing. He has a whole critique against it. He is going back to looking at the pre-Socratic philosophers. At the Greek culture, like you mentioned, it's correct. He's looking at the Greek culture where there were no religious beliefs like Judaism or Christianity, but he was looking at the pagan beliefs, the cultural beliefs of the Greeks. So I disagree very strongly that there is no critique of philosophy or philosophers in that chapter. There's a lot. Okay. And okay, so for example, I understand that sometimes we have to look at the big picture, but I also think we have to look at the micro picture. So for example, one of the critique of philosophy and philosophers that he made was concerning morality. And he says that philosophers from the period of Plato all the way to Kant have a problem with intellectual honesty. So he says that philosophers have been too influenced by their religious beliefs and faith, so much so that they are more concerned with maintaining their faith as opposed to discovering the truth at the end of a philosophical inquiry. So that is one critique. Maybe I can have Dr. Alino's view. Do you think that philosophers do that? Do you think that is a valid critique? Ya, terima kasih Intan. Yang pertama sebenarnya apa yang dilakukan di Eropah, saya tak tahu bila mulanya. Mungkin dalam sekitar 1940-an atau 50-an. Beberapa kumpulan di Eropah menerbitkan buku-buku, menerbitkan keseluruhan khazanah intelektual Nietzsche. Bila saya sebut khazanah intelektual, termasuk semua perkara lah, termasuk surat menyurat, nota kuliah, nota-nota, diary, artikel, ceramah yang tidak direkodkan, atau bahan akhbar dan lain-lain. Semua ini adalah lengkap bibliografi. Bibliografi lengkap kalau di Eropah selalunya apabila seorang profesor itu pencen persatuan dia akan menghantar sekurang-kurangnya seorang biografer untuk record everything. Jadi saya tahu ni sebab masa saya viva di Bangor itu, di University of Bangor, seorang biografer yang merekodkan keseluruhan tulisan profesor yang merupakan internal saya itu, dia datang bertemu bual saya. Jadi dia tanya tentang profesor yang dia sedang rekodkan itu. Ini adalah kajian bibliografi dan kajian biografi. Okay, sangat penting. Di Malaysia kita tidak melakukan inilah. Zakbar contohnya, kalau kita pergi di rumah Zakbar, kita akan dapati lipas bersepah saja dekat manuskrip dia. Orang tak kisah langsung pun. Jadi ada kumpulan dan saya mungkin dalam 10 tahun yang lepas melihat beberapa penerbitan dari kumpulan ini, dan satu daripada penerbitan itu yang saya ambillah, saya photostat dan kemudian saya baca. Jadi dia kata apa yang dibahas oleh Nietzsche ni sebenarnya memang bersepah-sepah. Okey. Memang tidak dari perspektif Nietzsche sendiri memang tidak akan jumpa keseragaman. Dari perspektif tulisan lah, bukan dari perspektif pemikiran. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah mentelaah keseluruhannya, jangan meninggalkan pun walau sepatah perkataan, dan kemudian membina sistem. Jadi adalah satu artikel itu yang saya baca dari beberapa kali lah, tapi saya tidak faham apa yang dia maksudkan lah. Nietzsche ini dia kata sedang memikirkan suatu logik yang baru kepada untuk zaman dia lah, untuk masyarakat dia. Dan rumusan beliau ini tidak habis.
logik yang baru. Bila dia sebut logik yang baru, dia bukan bermaksud kritik kepada etika atau moral atau kritik kepada sains. Bukan. Logik yang baru adalah sistem pemikiran yang baru kepada Eropah. Tapi itulah artikel yang lebih kurang 10 muka surat itu, saya tidak faham satu. Kalau sesiapa yang berminat nanti bolehlah untuk ambil artikel tersebut. Dan kemudian melihat bagaimana kajian dilakukan untuk mengembangkan idea ini, untuk mengembangkan apa yang dikatakan Nietzsche membina satu sistem pemikiran yang baru. Okay? Itu yang saya rasa sistematik falsafah ke arah yang dibina oleh Nietzsche. Tetapi tidak nampak kepada tulisan dia, ada dalam pemikiran dia. Kalau betul orang yang menulis artikel inilah, ini kena dibahaskanlah. Okay? Yang kedua, memang ada kritik. Saya tidak kata tidak ada kritik. Saya tidak kata tidak ada kritik. Okay? Yang saya kata adalah ada kritik tetapi tidak dibahas dengan detail. Itu sebenarnya. Okay? Contohnya, kita tahu, katakanlah kita nak mengkritik Aristotle. Jadi, kalau kita nak mengkritik Aristotle, buku apa yang sepatutnya kita tumpukan untuk mengkritik? Okay? Buku Aristotle yang mana? Ini sistematik lah. Okay? Kalau Heidegger, dia akan kata buku ini, okay? Descartes menulis ini dan di dalamnya ini. Tapi Nietzsche tidak melakukan itu. Seperti yang saya beritahu lah, Nietzsche dia mungkin hanya nak reduce satu pandangan orang lain kepada 2-3 patah perkataan. Jadi dia tidak akan menuliskan pandangan itu, dia menuliskan 3 patah perkataan itu di dalam puisinya katakan, atau di dalam kritikkan dia. Memang ada kritik. Masalahnya adalah tidak dia jelaskan, dan pentafsir-pentafsir kemudian belum menjelaskan. Sekarang mereka bolehlah menjelaskan, ini sudah berapa puluh tahun kan, tapi bila kita membaca pentafsir-pentafsir yang cuba menjelaskan seperti Heidegger, kita akan dapat pandangan Heidegger lah. Kan? Heidegger akan mengambil bukti-bukti daripada apa yang dia sesuai lah. Takkanlah dia nak mengambil bukti-bukti yang dia tidak sesuai atau yang dia sampai. Kan? Jadi memang ada, cuma masalahnya adalah tidak sistematik. Jadi pentafsir-pentafsir kemudian sepatutnya bertindak secara sistematik nak menjelaskan. Sebab pemikiran, kalau tidak pemikiran sesiapa saja boleh dikembangkan kan. Macam Wittgenstein, orang pun pening kepala membaca Wittgenstein ini. Sebab dia tidak menulis banyak. Dia menulis semua benda, dia tulis dengan ada nombor dia. Okay, 1.1.4 katakan, 1.1.4.1. 1.5.6.7 macam tu. Tapi masalahnya dalam satu baris atau 2 baris itu, apa yang dia maksudkan? Jadi sekali lagi pada tahun 70-an dulu, sekarang ini kalau di Eropah ada 4 tahun sekali wacana tentang Wittgenstein. Jadi lebih banyaklah kita tahu, kenapa Wittgenstein katakan bertindak demikian. Okey, kenapa apa komen Wittgenstein kepada matematik? Nampaklah lebih banyak bahan-bahan dikeluarkan, surat menyurat dia atau laporan anak-anak murid dia, kita akan dapat pandangan yang lebih detail lah. Ini kajian biografi dan bibliografi. Okay? Memang sangat penting, tetapi masalahnya di Malaysia ni tidak membangun lah. Itu masalah dia. Malah di Indonesia juga tidak berkembang kajian bibliografi ini. Iaitu kita mahu supaya suatu tokoh itu dilihat pemikirannya dan ditafsirkan dengan lebih baik berdasarkan bukti-bukti itu. Okey. Dan saya nak jawab apa tu dulu Intan, yang apa? Intellectual integrity. Bentar saya jawab siapa ni? Bukan. Yang Copernicus, Salin, Althusser itu ada disebut siapa? Okey. Apa ni? Cuba cari kajian tentang Copernicus ini, dengan mudah kita akan mendapat bahawa Copernicus ini sebenarnya menterjemahkan kitab Althusser dari bahasa Arab ke bahasa Latin.
Dan kemudian terjemahan tersebut walaupun ada susunan berlainan sedikit, tetapi sebenarnya terjemahan itu hampir 100% sama. Okay, jadi apa yang dilakukan adalah membaca kitab Arab itu dan kemudian membawanya ke dalam perspektif Latin, dan kemudian tidak berani menerbitkannya sebab akan ada hukum daripada gereja, tetapi menerbitkannya 3 hari, kawan dia terbitkan dia 3 hari selepas dia mati, dan kemudian benda itu tersebarlah, Copernicus itu. Boleh cari dalam internet pun saya rasa ada bahan itu. Yang kedua, ini yang Nietzsche ada sistem. Ini satu daripada yang tadi saya sebut di akhir itu kan. Saya suka kalau sebenarnya jawapan dia adalah yang kedua itu, iaitu Nietzsche ada idea bahawa sistem etika atau sistem moral ini sebenarnya boleh ditulis semula untuk perspektif Jerman. Okay? Dalam konteks dia berfikir Germanik lah, okay? Atau alam Jerman, okay? Jerman dengan alam Jerman lain lah. Jadi dia berfikir, dan dia akan bergantung banyak kepada literature awal dan kemudian bahasa Jerman. Apa maksud benda itu? Macam ethos kan, ethos dalam bahasa Greek itu, kalau kita terjemah ke bahasa Melayu artinya baik. Tapi Aristotle mengembangkan apa dia ethos. Kita tidak mengembangkan apa maksud baik. Apakah baik? Kan? Apakah baik? Adakah baik? Contohnya Aristotle kata baik ini artinya, satu daripada artinya adalah seorang tentera yang taat kepada ketuanya. Itu baik. Okay. Seorang isteri yang mengikut atau mendengar kata-kata suaminya, itu baik. Itu ethos. Tapi baik, adakah baik bermaksud seorang yang memberi derma kepada orang lain? Okay. Orang yang memberi makan jiran-jirannya, adakah itu baik? Jadi baik mengikut Greek, ethos mengikut Greek ini atau baik mengikut Melayu ini lain. Jadi macam mana kita nak mengkonsepkan suatu sistem baik, okay, seperti yang dibina oleh Aristotle untuk sistem etika yang datang dari perkataan ethos. Jadi apa sistem baik, atau dalam bahasa Jerman mungkin adalah istilahnya, siapa yang buat rujukan dapatlah. Jadi apa maksud perkataan itu, dan adakah itu lebih baik daripada apa yang dikembangkan oleh Kristian dengan Yahudi untuk dari bahasa Semitik yang datang ke Jerman kan, sebab mereka mengambil agama Kristian dan kemudian terpaksa deal dengan konsep-konsep ini, konsep seperti katakan jahat, evil, baik, good. Jadi apa maksud dia? Adakah bahasa Jerman memiliki maksud yang lebih luas daripada bahasa Hebrew atau bahasa Aramaik, iaitu bahasa asal kepada kitab Injil lah, bahasa Aramaik. Jadi ini sebenarnya yang perlu dasar yang dibahaskan. Dan memang Nietzsche tidak nampaklah dia membina itu, tapi pengikut-pengikut dia berkemungkinan membina. Okay? Ini etnososiologi lah. Sebenarnya sosiologi adalah etno, iaitu etnik, kajian etnik, iaitu mengkaji culture. Okay? Jadi boleh kembangkan persoalan itulah. Should be very interesting. Tapi kena pandai bahasa Jerman lah, sebab bahasa Jerman, kalau kita baca Heidegger saja, dia bahasa Jerman dia sebab dia ada keupayaan untuk mencipta perkataan baru. Bahasa ini dia akan lebih berkuasa kalau dia memiliki keupayaan untuk merangkumkan kefahaman tentang perkara-perkara di sekeliling dalam perkataan yang baru sama sekali. Jadi itulah dia bahasa, iaitu keupayaan orang yang menutur bahasa itu untuk
menurunkan kefahaman dia kepada perkara-perkara yang sekeliling, peristiwa-peristiwa sekeliling, kepada satu perkataan atau dua perkataan. Dia tidak boleh lebih. Kalau lebih dia tidak bermaksud konsep sudah, dia bermaksud macam terjemahan dan lain-lain. Kan macam kapal terbang dia terjemahan, boleh dikatakan terjemahan. Okey. Kapal selam dia boleh dikatakan terjemahan. Okey. Kereta ambilan. Okey. Itu ambilan. Apa lagi? Motorbot ambilan. Komputer ambilan. Dia konsepnya kalau mengikut orang katakan bahasa Melayu, komputer ini patut difahami bagaimana. Itu konsep. Jadi kalau benda itu memang dah ada dalam perkataan Melayu atau perkataan Jerman katakan, dan orang semua faham dan konsep itu berfungsi di dalam masyarakat, itulah dia yang membina kebudayaan Jerman tadi. Dan dia boleh dipertandingkan dengan culture yang lain, katakan Inggeris atau Perancis yang masuk ke kalau kita membaca, kalau kita tengok kan karya-karya Jerman ini kemudian pada tahun 1930-an masuk ke Perancis. Okay, dengan intensif semenjak daripada karya Hegel, kemudian Husserl, kemudian Heidegger dan lain-lain. Di antara perkara yang dibincang dengan detail oleh Perancis adalah adakah istilah Jerman itu yang masuk ke bahasa Perancis itu terjemahan dia betul. Maksudnya sesuai dengan kebudayaan Perancis untuk semua benda yang dibincangkan. Jadi ini adalah dia monitoring the concept. Konsep itu mesti sesuatu yang dilakukan oleh Jerman dan Perancis. Kalau dia tidak dilakukan oleh Perancis, hanya dilakukan oleh Jerman, dia kena pinjam atau cipta perkataan baru. Jadi ini yang dilakukan dalam bahasa Jerman. Nah ini sebab bahasa itu menjadi kuat, bahasa saintifik. Okay? Kalau kita tahu, kalau kita baca sedikit sejarah sains, sebenarnya Inggeris menterjemah daripada Jerman dengan Perancis dengan banyak. Kalau dalam bidang saya matematik, sampai 1990-an masih menterjemah artikel dari Jerman dan Perancis. Okay? Foundation kepada matematik untuk negara-negara di Inggeris itu Welsh, Scott, Irish dengan Inggeris adalah bahan-bahan yang ditulis 1960-an, 70-an di Jerman dan Perancis. Okay? Sama di Belanda dan lain-lain. Jadi bermaksud bahasa itu berkuasa untuk melambangkan suatu konsep dan orang lain terpaksa menerimanya. Ini adalah konsep bahasa ilmu. Okay? Dan saya rasa semua negara atau semua bangsa yang memiliki ilmu yang kuat, mereka memiliki kuasa ini. Kuasa yang bahasa mereka boleh mewakili konsep yang paling baik, yang moden. Okay, bangsa yang lemah dalam bidang ilmu selalunya kebanyakan konsep dalam bahasa dia adalah konsep yang dia ambil atau konsep lama, konsep sejarah. Konsep yang telah menjadi sejarah. Okay? Dan dia tidak berdaya untuk bergerak ke depan. Itu secara teori etnologi. Okey. Ada dua soalan tadi tu. Ada soalan lain? Saya ada. Ya. Saya nak tanya sikit dan mungkin lontarkan soalan kot. Bagaimana, sebab doktor saya masuk lambat, saya dengar doktor dah sampai bincang tentang teknik dengan etika. Jadi macam sebenarnya saya nampak lah sebab etika dengan teknik ni dia macam tak boleh pisah tak. Sebab kalau kita kata contoh sebagai umum lah, etika pada dasarnya adalah untuk orang kata yalah, macam baik kan, baik atau sesuatu yang memberi kesenangan. So dari situ kita pada bina teknik mungkin. Jadinya macam dia sebenarnya adakah teknik datang dulu baru etika atau etika datang dulu baru ada teknik? Sebab Syed apa ni? Ini Syed tadi kan? Ya. Saya tak bincang teknik tadi, Syed. Ada. Teknik ni dalam bahasa Greek artinya adalah belajar. Belajar atau mengurus.
Itu sebab ketika sarjana-sarjana Islam menterjemah teknik ni, dia terjemahkan kepada takdib, iaitu belajar. Okey. Okay. Tapi di Greek dia digunakan untuk beberapa perkara, tetapi yang paling banyak dibahas adalah belajar atau mengurus. Jadi kalau kita lupakan belajar itu, kalau kita ambil mengurus. Jadi satu daripada pengurusan masyarakat adalah sistem etika. Masyarakat adat itu, kalau kita panggil, kalau kita katakan adat resam, orang Minangkabau adat resamnya begini. Sebenarnya adat resam itu yang ada pada pepatah petitih itu adalah sistem etika masyarakat Minangkabau, iaitu teknik untuk mengurus masyarakat itu. Kita tidak akan boleh urus masyarakat kalau tidak ada sistem. Kan? Malah orang asli sendiri pun kalau kita masuk ke dalam hutan itu, okey, kalau kita bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, tak kiralah kita nak cari petai ke, cari jering ke apa kan, durian hutan ke apa ke, gaharu ke, bila kita bercampur dengan orang asli itu, mereka akan bercakap kepada kita perkara-perkara yang merupakan etika kepada mereka. Okey, contohnya ini yang ayah saya ceritalah, ayah saya dulu cari gaharu. Jadi dia beritahu pada saya tentang beberapa perkara yang merupakan yang jangan pantang larang orang asli. Contohnya dia kata, kalau jumpa air kolam yang di tengah-tengahnya ada daun, ada pokok tumbuh, jangan minum air di situ. Jangan minum air kolam itu. Kolam itu seluruhnya beracun. Dia cakap itu. Jadi masalahnya adalah macam mana orang asli ini tahu? Adakah berpuluh-puluh orang mereka mati disebabkan minum air kolam itu, atau sebenarnya ada suatu sistem yang memberitahu mereka yang itu merupakan larangan. Dan bermacam-macam yang lain lah. Contohnya katakan kalau kita mengambil sesuatu di hutan kan. Contohnya kita ambil pokok petai katakan. Jangan kita bunuh di sekeliling itu anak-anak pokok itu. Sebab itu nanti akan jadi sumber pendapatan kepada mereka. Ini dia marah sebab orang Melayu, kalau orang Melayu tak reti sangat panjat pokok petai, dia tebang pokok petai itu. Itu masalahnya kalau dijelebu lah. Jadi orang asli cukup marah bila orang Melayu tebang. Kalau potong dahan tak apa, tapi kalau tebang pokok habislah. Berapa puluh tahun nak ni balik, dan kadang-kadang tebas keliling itu. Jadi bermacam-macam lah yang di tentang binatang, tentang keselamatan di hutan dan lain-lain. Jadi ada sistem etika yang diamalkan oleh setiap masyarakat. Jadi inilah tekniknya. Cuma dalam istilah Greek teknik lah. Okay? Tapi dalam istilah Melayu katakan kita tak ada lah. Kita ada istilah tu yang dikatakan pantang larang atau adat pepatih, adat istiadat, adat resam dan lain-lain. Jadi perkara yang itulah perhubungan di antara teknik dengan etikos atau etos dan etika. Dalam bahasa Latin dia disebut etikanya adalah morales. Morales ini adalah adat, iaitu satu sistem yang sudah menjadi institusi. Tapi etos belum menjadi institusi. Etos diinstitusikan kemudian, dia belum menjadi institusi. Perkataan itu belum menjadi institusi. Tapi kalau di Latin, perkataan itu sudah menjadi institusi. Bila disebut morales itu adalah sistem moral yang diamalkan oleh kerajaan. Takrifnya lah. Okay. Jadi akhlak, saya tak tahu akhlak orang dalam pengajian Islam patut bahas. Adakah akhlak itu dari segi takrifnya adalah institusi, atau dari segi takrifnya adalah perbahasan biasa dalam bahasa sajalah. Begitu juga katakan susila atau sila dalam bahasa Sanskrit. Adakah istilah ini institusi atau istilah ini sebenarnya ada istilah dalam bahasa biasa? Terima kasih Doktor. Ya. Sebab lagi satu, kalau dia menarik juga sebab macam kalau
Yelah, kalau saya nakal sikit, saya masuk bab, kalau dalam Arab ada bid'ah. Bid'ah tu dia inovasi, tapi saya tak faham kalau bila bid'ah tu dilihat dalam kerangka negatif lah. Tapi itulah, kalau inovasi dengan teknik tu sepatutnya pun ada kaitan juga kan, Doktor? Macam mana pendapat Doktor? Ya, dia masalah dalam bahasa Arab ini adalah ilmuwan gagal untuk membahas dia sebagai berpisah. Jadi bid'ah ibadat itu masih terlaksana takrif dia kepada bid'ah inovasi. Kan? Jadi katakan kita menghasilkan suatu sistem software yang baru, komputer yang baru. Jadi kita dalam bahasa Arab bid'ah, melakukan bid'ah, tetapi kemudian tafsiran daripada atau penggunaan tafsiran daripada bid'ah ibadah itu masuk kepada perbincangan kejuruteraan ini, computer science ini. Jadi yang sebenarnya berlaku adalah ilmuwan gagal untuk memisahkan. Kenapa tak mencipta perkataan yang lain untuk memisahkannya ini? Takkan inovasi itu sesuatu perkara yang orang kata dilarang. Kalau macam tu, kita masih pakai bumbung masjid daripada pelepah kurma lah. Sebab itu yang dibuat oleh Nabi Muhammad pada peringkat awal. Kenapa kita bid'ah untuk menghasilkan atap genting atau kubah Kristian Rom itu yang kita bawa ke Mekah. Kan kubah yang masjid-masjid sekarang lah. Itu kubah Kristian Rom. Memang dibawa pada kurun yang ke-9, 10 itu ke Baghdad. Itu bid'ah, tapi dibolehkan pula. Jadi saya rasa ini tidak cukup kuat untuk berbincang tentang perkara inilah. Itu saja. Sebenarnya benda itu boleh dipisahkan. Dia sepatutnya dilakukanlah. Tapi tak berjaya sampai, saya tak tahu macam mana katakan di Turki dengan di Iran. Mungkin di Turki dengan di Iran berjaya. Tapi di alam Melayu tidak berjaya. Dia masih kacau tentang dua-dua ni. Kesamaran tentang takrif. Penciptaan perkataan baru sepatutnya dilakukan. Okay, sebab perkataan yang dipakai itu untuk bid'ah itu mungkin kurun yang ke-9 atau kurun ke-10 itu, 1000 tahun yang lepas itu. Dia masih boleh digunakan. Dia pakaikannya sampai sekarang kepada semua bidang. Habislah kalau macam tu. Kan? Sedangkan kita berbid'ah ni online bid'ah juga. Okay. Jadi komputer bid'ah juga, pakaian kita bid'ah juga. Jadi macam mana? Tak boleh tu. Itu sebenarnya sistem pengurusan yang lemah. Okey. Terima kasih banyak. Ada yang lain? Kalau tak kita tamatkan. Ya, minggu depan macam mana? Nak kekal pukul 5 ke kembali ke pukul 8? Ialah kuliah setengah apa? Kalau Liu, kalau dia tak clash dengan kuliah minggu depan berapa bulan? 17. 17 tak clash lah sebab dia genap 10, 12, 14, 16, 18. 17 tak kita naik ke pukul 8 balik semula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.